Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. Muka surat 393 bahagian haram, tapi ke bawah sikit dah. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Artinya diharamkan ke atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan atas nama Tuhan. Firman-Nya lagi, Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin wala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Baqarah ayat 173. Hanya saja dia mengharamkan atas kamu makan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih bukan atas nama Tuhan. Barang siapa di dalam keadaan terpaksa, bukan sengaja hendak menganiaya dan melanggar hukum, maka tiadalah ia berdosa memakannya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahu azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bi muradi. Walillahil hamdu billahi taufiq. Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia dapat lagi kita bertemu di dalam rumah Allah yang mulia pada malam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dirahmati, diberkati, serta diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam membicarakan tentang perkara ataupun bahagian haram. Setelah kita bicarakan tentang syubhah kemarin, kemudian masuk yang haram. Dan tak lari juga tajuk kita ada dengan syubhah ni, masih ada lagi dalam haram itu, masih ada lagi benda-benda yang masih meragukan kita. Tapi tak apa, kita tengok pada malam ini bahagian haram. Kemarin disebutkan bahawa yang haram itu terbahagi kepada dua bahagi. Bahagian pertama kemarin disebutkan haram pada zat benda itu sendiri, seperti bangkai, khamar dan segala yang tidak halal dimakan. Itu maknanya benda yang haram pada zat benda itu sendiri. Kemudian bahagian yang kedua yang kita akan masuk pada malam ini, halal pada zat benda itu sendiri, tetapi ia kepunyaan orang lain. Benda tu halal tapi hak orang. Setiap benda yang dipunyai oleh orang lain tetap menjadi tidak halal bagimu untuk mengambilnya. Jadi kita masih lagi dalam tajuk yang pertama, iaitu bahagian yang haram pada zat. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Surah Maidah ayat yang ketiga. Diharamkan ke atas kamu memakan bangkai. Itu kita pastikanlah benda itu memang haram yang jelas. Tak payah kita nak petikai halal ke haram ke, ragu-ragu, tak pernah ragu-ragu lah. Bangkai. Termasuk yang kata bangkai itu ialah yang kata yang disembelih bukan dengan nama Tuhan. Yang sebut sini bangkai itu ialah yang busuk lah, yang busuk, yang tak elok. Darah memang haram, diharamkan, tak boleh makan darah. Isap darah boleh nak?
Makan darah tak boleh. Dia ramai juga yang isap darah lah. Tapi hukumnya haram juga lah. Kan? Daging babi. Pasti ya, bila kata daging babi itu bukan daging je. Tadi kata daging je tak boleh. Lain boleh. Ya? Sama. Seluruh tu. Makna daging tu menyebut yang besar, yang kecil-kecil pun termasuklah. Tulang dia ke nak buat sup tak boleh lah. Dan apa yang disembelih bukan atas nama Tuhan, itu termasuk nama juga bangkai. Maknanya kalau benda tu yang disembelih tapi bukan kerana Allah Ta'ala, kerana sebab-sebab yang lain, walaupun dia bukan busuk. Bangkai tadi kita kata busuk, tapi oleh kerana yang disembelih itu bukan kerana Allah, bukan kerana Tuhan, disebabkan untuk memuja dan sebagainya, maka yang tu pun juga termasuk benda yang haram dan termasuk juga bangkai. Maknanya barang tu tak halal dalam sembelihan dia. Dan tak halal dalam sembelihan. Termasuklah kalau nama Tuhan sekalipun, tapi kalau cara sembelihan yang tak betul, maka termasuk juga bangkai lah. Ayam kita beli di pasar pun tengok-tengoklah cara mana dia sembelih. Putih tak putih, orang leher dah main takik gitu aja ke apakah kan. Jadi tengok samalah. Yang tu takut pasal apa? Ayam halal, tapi takut cara dia tu maka jadi tak halal, bangkai. Dan permannya yang kedua, innama harama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bi ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Baqarah juga 173. Artinya hanya saja dia mengharamkan, Allah mengharamkan atas kamu makan bangkai macam tadi, darah, daging babi dan apa yang disembelihkan bukan atas nama Tuhan macam tadi juga. Kemudian barang siapa dalam keadaan terpaksa, bukan sengaja hendak mengenai ataupun zalim dan melanggar hukum, maka tiadalah ia berdosa memakannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita dah jelas tentang bangkai, darah, daging babi dan sembelih bukan nama Tuhan tu dah jelas. Cuma yang kita nak sebut di sini ialah barang siapa dalam keadaan terpaksa. Maknanya bukan saja-saja dia nak pakai, bukan saja-saja dia nak makan, tapi terpaksa melanggar hukum Allah dak, maka tidaklah ia berdosa. Dalam hal ini, dalam hal kata terpaksa ini, itulah yang termasuk dalam dikatakan insulin yang dicucuk kepada kita tu. Oleh kerana perkara-perkara itu sudah dianggap sebagai terpaksa. Orang nak pergi Mekah kena cucuk. Kita tak payah tanya lah cucuk ni bubuh ayam apa, bubuh ubat apa, orang tak payah tanya dah. Pasal apa? Semang ada syubhah di situ. Tapi oleh kerana dia terpaksa, siapa yang nak pergi naik kapal terbang nak melancong kena cucuk. Maka hak tu nama dia terpaksa. Bukan soal makan saja yang kena terpaksa, tapi kalau yang macam tu pun sudah diputuskan, diputuskan oleh majlis syarak, termasuklah dengan penasihat-penasihat kesihatan dan sebagainya, maka dia kena bubuh, kena cucuk terpaksa, maka itu anggap terpaksa. Maknanya maka tidaklah ia berdosa. Walaupun dia kata ini memakan, tapi tidak semestinya perkara itu hanya soal makan saja. Di mana termasuk jugalah benda tu mana kita terpaksa. Nak buat macam mana lagi? Walaupun ramai ulama-ulama Islam mempertikaikan, tapi setakat ini belum ada pakar-pakar Islam boleh mengeluarkan satu yang seimbang, yang serupa, yang setanding dengan benda yang itu. Kalau ada, okey. Jadi oleh kerana tak ada, maka itu je yang ada. Jadi didapati nasihat kepada pakar-pakar berkenaan ni, maka yang itu wajib, terpaksa. Mana pakailah. Itu sepertikailah. Sepertikailah. Jadi mungkin dia termasuk dalam yang katakan famani turra ghaira baghin wala adin. Mana dalam hal yang kemarin kita kata kalau kita lapar kita makan, tapi dalam tukan ni bukan soal makan, soal terpaksa nak kena cucuklah, tak ada bertikailah. Baik, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia serahlah kepada Allah Taala
perkara yang kita buat itu bukanlah kita kehendak kita, bukan saja-saja kita nak, tapi sudah sepakat. Ulama mana? Ulama majlis ulama memutuskan benda tu jadi terpaksa. Jadi bila terpaksa tu jadi harus lah. Bukan pasal soal makan saja nah. Baiklah, kita tinggal itu. Bahagian kedua, halal pada zat benda itu sendiri. Kerana benda tu, zat benda tu halal boleh makan. Tadi halal pada zat, haram pada zat benda tu. Nah? Tapi yang ni halal pada zat benda itu sendiri, mana dia memang benda yang halal. Tetapi ia kepunyaan orang lain. Bila ada hak orang lain, maknanya walaupun benda tu halal, kalau hak orang haram lah. Kalau kita ambil dengan cara yang tidak menepati syarak, maka hak orang tetap haram. Tetap haram nah. Macam kita sebutkan kemarin, satu orang tu hingga sebiji jambu saja pun. Padahal kalau nak kira bayar harga berapa duit sangat harga jambu. Tapi oleh kerana hak orang dan orang pula tak mengizinkan lagi, maka selama itulah hukumnya haram. Jadi orang yang takut pada dosa, dia sanggup menerima apa-apa syarat sekalipun asalkan dia boleh dihalalkan. Dia boleh dimaafkan. Setiap benda yang punya orang lain, setiap benda yang dipunyai oleh orang lain, maka walaupun dia tu asalnya halal, tapi hak orang, tetap menjadi tidak halal bagimu untuk mengambilnya, tak boleh ambil lah. Tu kita faham ni lah. Mungkin kita dulu-dulu, masa budak-budak dulu, tak kira sangat lah. Buah moktan tepi jalan ke, buah jambu ke, terbih gitu, makan lah. Itu tak perut tu budak-budak. Kita pun tak kisah sangat. Kadang-kadang kalau jumpa barang-barang kot jalan pun, ambil, tak kira. Kan? Tambah-tambah kalau jumpa duit, seronok tak kira. Pasal apa? Pada kita tak tahu lepas lagi. Tapi bila lah ni, jumpa pun tak mau ambil lah. Pasal apa? RM5. Tapi kalau 50 tu, dia fikir 2 kali. Dia fikir 2 kali. Kalau aku tak ambil, orang lain ambil. Kalau orang lain ambil pun berdosa dia. Kalau itu daripada orang lain berdosa, ambil aku. Dapat kat aku. Dia fikir 2 kali. Jadi hak tak mau ambil dia hak RM5 kan. Bila main 50 atau seketui yang tu. Dah lah. Fikirlah. Maknanya tidak menjadi halal bagimu untuk mengambilnya atau memilikinya, melainkan dengan jalan yang sah yang dibenarkan oleh syarak. Mana sah ni? Kalau kita belilah, bayarlah. Ataupun kalau kita ni berakad elok-elok lah. Seperti jual beli dan nazar. Maknanya kalau kita hak orang punya tapi kita dah beli. Mana jadi sah lah barang tu jadi milik kita. Kena baca lah bab jual beli dia. Hari ni kita lebih kepada taradin. Mana taradin redha meredha. Lebih tu kalau kita beli barang daripada kanak-kanak, sepatutnya tak sah beli barang daripada kanak-kanak. Beli barang daripada orang kafir kan. Tapi oleh kerana taradin, hang bagi barang aku bagi duit. Hang pun bersapu hati aku pun berhati. Makna bila taradin macam tu, maka hukumnya halal lah. Dia dah terkilan tak? Dia bagi barang tak terkilan. Kita bagi duit orang terkilan tak terkilan apa. Jadi makna halal lah, redha nak. Dia beli. Hadiah dan pemberian. Mana kalau dia bagi hadiah, dia bagi pemberian, maka itu walaupun hak dia, tapi dia bagi, halal lah. Persoalannya jangan duk tanyalah, duit apa. Kalau duk tanya, ni ke depan ni. Dah tahu dah benda ni tak elok, kita duk tanya lagi, kan? Kalau dah dia bagi, ambil. Kan? Duk tanya pula ni, hang ambil duit mana ni? Buat cerita tu. Dia pun, syub tu makna syubhah. Kita pun simbol syubhah. Mana jangan duk habaq. Ya. Mana dia ambil, alhamdulillah, terima kasih. Cukuplah, kan? Sedekah dan warisan. Kalau kita dapat sedekah ataupun dapat warisan, orang sedekah kita, hadiah lain. Hadiah lain, sedekah lain. Kan? Hadiah ni barang sebenarnya kita bukan perlu sangat, tapi orang bagi. Itu nama hadiah. Tapi sedekah ni sepatutnya kita orang yang berhak mendapat sedekah tu. Itu patutnya. Kalau orang tak patut dapat sedekah, dia menerima sedekah, tak patut. Kaya melana bagi sedekah, tak patut. Hadiah tak apa.
Kan? Dan warisan, maknanya dia dapat waris. Walaupun dia kaya pun tapi dia waris, dapat waris, mana panggu dia dapat. Boleh ambil lah, halal lah. Dan seumpama yang lain sebagaimana yang tunjukkan oleh syarak, mana dalam syarak berkata yang tu boleh halal lah. Jika anda mengambil suatu barang dengan jalan yang tidak disahkan oleh syarak, di antaranya ambil cara bukan jual beli, bukan dapat hadiah, bukan dapat sedekah, maka jadilah barang itu haram bagi kamu. Walaupun barang tu halal, makan emang halal, kan? Tak ada apa, bukan dia daging babi, bukan dia bangkai, kan? Tapi oleh kerana tak menepati syarak tu, maka jadilah barang itu haram bagi kamu. Sudah itu, jika anda memakan, meminum dan memakannya, maka jadilah anda memakan, meminum dan memakai barang yang haram. Sekalipun barang itu elok halalnya, tapi tak mengikut jalan yang disahkan oleh syarak. Tapi itulah kita ni, kalau jual cara jual lah. Kalau orang kata sewa, cara sewa lah. Kalau pajak, buat cara pajak elok-elok. Ada. Yang pastinya hari ni kalau nak sewa menyewa pun kena tengok juga dalam bab muamalat betul nah. Lebih kepada taradin, redha lah. Bapa kita kadang-kadang sewa menyewa pajak majak pun kalau ikut-ikut syarat-syarat pajak-pajak pun ni bunga derayan bodok tengah berkembang ni pajak siap dah. Pajak siap dah apa pokok derayan pun nampak bunga ni tak ada pun dekat 1,000 dia punya buah ni. Pajak dah. Hang nak ambil apa nama 2,000 sudah kita pun. Kita pun tengok 1,000 buah dengan 2,000 ringgit. Jual sebiji 5 ringgit untung. Ambil lah 1,000 lah kita. Kan? Jadi ada syarat juga tu. Pajak-majak pun. Ingatlah. Kita pun tak tahu habis duit 1,000 dah. Dia tunggu. Bunga luruh. Kera lugah. Orang curi. Apa mangkak derayan luruh apa nama patah dahan 1,000 pun tak dapat. Tu je kena ni nah. Jadi makna sebelum kita nak bermuamalat tu kena tengoklah hukum-hukum muamalat juga supaya apa menepati syarak. Kadang-kadang selalunya orang jenis sesak-sesak ni. Ada duit tak? Bagi orang 1,000. Mana ada duit? Tak, aku pajak derayan kan. Derayan baru bunga. Baru luruh bunga. Luruh bunga. Tak nak kembang ni. Pajak lah. Baik. Jalan-jalan haram yang lain pula adalah banyak sekali. Benda tu halal. Tapi boleh jadi haram. Cukup banyak. Ini yang kita bagi orang yang beriman, yang beriman, orang beramal soleh ni. Benda-benda macam ni dia kena ambil kira lah. Ambil perhatian kot lah. Seperti merampas dan mencuri, yang tu kita rasa tak ada salah lah kan. Kita tak merampas, kita tak mencuri kan. Namun merampas ni pun bukanlah perampok yang maksudnya merampas. Kadang-kadang adik-beradik pun merampas juga kan. Tu pun kena kira juga. Kita kata perampok merampas. Tapi rupa-rupanya adik-beradik pun merampas. Hak satu orang dengan satu orang tu yang sepatutnya diberi, tiba-tiba dia tak bagi. Mana merampas dah. Jadi benda tu pesaka contohnya kan. Jadi merampas, tu jaga juga dah. Dia pun seronok, rupanya dia makan benda yang haram kan. Khianat dan riba. Khianat ni maknanya tidak amanah. Dalam hal khianat ni pun kita kena jaga juga lah. Sebab apa? Amanah. Sebab bila amanah ni dia akan dipersoalkan di akhirat. Kan? Kita dalam bab amanah ni kadang-kadang kita takut. Sebab itulah ayat Quran pun katakan ketika amanah tu nak diletakkan ke atas gunung, bukit, buka pun takut nak menerima amanah. Sebab apa? Takut tak mampu untuk nak menanggung tugas urusan amanah. Tetapi bagi kat manusia sanggup. Pasal apa? Innal insana zaluman jahula. Kebanyakan manusia ni ialah zalim dan jahil. Tak apa boleh. Tetap amanah tak ada. Khianat jadi dia.
Jadi makan yang haram. Dan lain lagi. Begitu pula jika wang orang, ya, jika wang orang yang anda muamalah berniaga dengan dia, kita berniaga, rakan kongsi, ya, rakan kongsi. Orang bagi duit suruh dia berniaga. Berapa persen? Tengok berapa persen. Kita lajak sampai berapa persen. Hak tuan, hak kawan tu banyak mana, hak kita banyak mana. Jadi dalam hal muamalah ni pun kena apa nama, jaga jugalah. Kenapa kalau kita tengok kepada Saidina Umar, ya, dia ketika dia jadi khalifah, seorang datang nak mengadu hal. Dia tanya, urusan apa kamu ni? Urusan masyarakat ke, urusan kamu peribadi? Urusan peribadi. Pup, dia padam lampu. Pasal apa padam lampu? Sebab minyak lampu ni ialah hak orang ramai. Kalau hang nak berurusan dengan aku kerana urusan orang ramai, hang dengan orang lain, hang dengan masyarakat, okey. Tapi kalau hang nak berurusan dengan aku tapi urusan sendiri, tak boleh pakai minyak orang ramai ni. Allah, kalau kita kata banyak-banyak tu kira sangat. Tapi itu lah, nak menunjukkan kewarakan ataupun pemeliharaan apa nama dosa tu, Saidina Umar sanggup buat macam tu. Contoh, dia mencontoh kepada kita. Sabit tu dalam Al-Quran pun kata, apalah bila kita di suratan amal esok, kita kata apa suratan apa ni, buku apa ni, semua ada ni, yang kecil ada, yang besar ada ni. Kan kita dah baca dulu lagi dalam buku kita ni. Maknanya dalam suratan esok akan ada benda yang kecil, benda besar, semua ditulis. Kita mungkin anggap hak besar-besar je, hak kecil-kecil tak ada apa. Kan? Jadi hak kecil-kecil ni pokoknya tulis. Bila tulis tu ada perkiraan lah. Ada habuan lah. Boleh jadi dapat pahalanya. Boleh jadi dapat dosanya. Yang sikit tu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Zarrah mana? Zarrah tu benda kecil. Cukup kecil. Zarrah. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa buat walaupun sebesar zarrah je kebajikan, yarahu akan diperlihat. Tu dalam suratan tu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa-siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah juga, sikit sangat, yarahu akan diperlihatkan juga. Maknanya begitu. Yang kita mungkin menganggap alah benda tu sikit sangat. Benda tu sikit sangat. Kita bekerja di pejabat. Kita bekerja di sekolah. Anak kita nak buat permohonan temuduga dan sebagainya. Nak apa? Nak fotostat kad pengenalan, nak fotostat sijil, dan macam-macam fotostat lah. Kan? Kita kata tak apa lah. Di sekolah tak payah pergi kedai lah, di sekolah boleh Bukan apa duit pun, lebih banyak RM1, RM2 lah kan. Fotostat apa lain sangat. Kad pengenalan, sijil-sijil, apa-apa yang patutlah. Sebab kita anggap benda tu sikit lah. 4-5 kupang, RM1, RM2 lah kan. Kalau pergi kedai pun banyak RM2. Apa di sekolah boleh buat. Di pejabat boleh buat. Tanya kau ni boleh tak? Alah, tak payahlah. Tak kira apa lah. Tanya bos tak? Alah, ambil kira apa lah. Tapi benda tu hak siapa punya? Kan? Benda tu hak orang ramai punya. Maknanya walaupun sikit, tapi dia hak orang ramai. Jadi bila hak orang ramai tu, maknanya kita ambil tanpa jalan yang sebenar, maknanya salah jugalah. Ditulis jugalah. Macam mana nak buat? Nak bayar. Takkan 7-8 kupang nak bayar kat pejabat. Pejabat bila 7-8 kupang pun nak keluar resip lah. Nak keluar resip. Kan? Jadi takkan payah. Cumanya satu cara lah kan? Kalau kita ni katakanlah ada urusan luar yang kemungkinan ada claim kan. Claim, sekali claim RM20 contohnya perjalanan ke apakah. Sebagai nak membayar balik hak 7-8 kupang tadi tu, lah ni aku tak mau claim lah yang tu. Sepatutnya benda tu aku boleh claim kan. Kita boleh claim untuk dapat
perjalanan kita RM20, RM10. Tapi kita anggaplah, aku tak mau claim, kalau ada yang aku terlajak benda yang pakai tu, anggaplah yang tu lah sebagai bayar balik lah. Lebih kurang kan minta halal lah. Kalau kita photostat 78 kupang, hak yang nak kita claim ni RM10, aku halal lah. Mudah-mudahan untuk nak apa? Nak menutupkan benda yang kita kecil tu. Sebab apa? Benda tu kecil, tapi rupanya bila sampai sana tu kita tengok, Allah, banyak tu pun ada. Apatah lagi dengan photostat yang sedikit itu kita minta kerja, dapat kerja. Maknanya dia bersambung dah. Bersambung kerja kita tu yang nak dapat rezeki yang halal, berpuncanya ada sedikit benda yang tidak halal. Kita ada sebut dalam kemarin, beli baju 10 dinar, dirham, ada satu dirham yang tak halal. Allah. Jadi caranya, caranya takdirlah kalau kita ni diperintahkan untuk keluar ke, ada claim perjalanan, kita anggaplah tak sah duk claim lah. Pasal apa? Nak tutup balik yang kita ambil 78 kupang. Nak bayar pun susah, tak bayar pun susah. Lah ni tak usah ambil tu. Dah. Kemungkinan boleh sebagai menghalalkan balik benda tu. Baik, itu bermuamalat. Pasal kita bila tengok ni, Allah, Sayyidina Umar sampai padang pelita punya nak jaga tu. Pasal apa? Dia ingat akhirat tu. Abu Bakar terminum susu sikit, usaha mengeluarkan balik susu yang diminum tadi. Pasal apa? Syubhah. Allah. Kita tak ada apa nyanyi tu kan. Jadi cuba belajar untuk ada apa-apa ni tahu. Atau menerima daripadanya merupakan wang yang haram. Benda tu benda haram, kita terima. Tidak ada faedah dan gunanya anda menerima wang daripadanya. Benda tu kita tahu dah dia dapat duit haram. Kita kata belanjalah, ataupun dia belanja kita lah. Maknanya kalau tahu benda tu duit haram, tak sah lah. Meskipun jalannya tepat menurut apa yang diakui oleh syarak, sah oleh syarak. Dia belanja, dia bagi, dia sedekah katanya, dia hadiah kononnya. Tapi kalau dia nak hadiah pun, sabit tulah kita pun kalau nak hadiahlah dengan duit yang halal. Hadiahlah dengan duit yang halal. Tak usahlah duk hadiah dengan benda yang tak elok. Misalnya seorang menghadiahkan anda wang, ataupun ia menjual satu barangan menurut syarat-syarat yang diakui sah oleh syarak. Kita ada jual beli, cukup elok lah. Aku jual barang segala sebanyak duit, aku terima barang segala sebanyak duit. Tapi barang tu barang curi. Lalunya barang curi tu apa murah lah sikit kan. Kita pun apa lagi? Tak apalah. Barang yang harganya 500 dia jual 100. Menyerama tangan. Baiklah ni apa aku jual barang ni harga sebanyak duit, aku beli barang sebanyak duit. Nampak sah kan? Nampak sah lah pada syarak, sebab kita apa nama angka akad jual beli kan. Sedang anda mengetahui bahawa barang yang dijual tu haram. Barang yang dia jual tu barang yang haram. Kita beli, bukan main lagi akad jual beli. Kan? Maka benda yang sebenarnya tu dia kata apa? Maka tiadalah penjualan yang dijalankan antara anda itu dengannya boleh menyebabkan barang yang haram itu jadi halal. Benda tu haram dengan walaupun dengan syarat jualan beli, syarat sah dia pun ada, tapi benda yang haram tetap haram, tak akan jadi halal. Kata nak? Barang tiruan. Ustaz jual baju jenama A. Saya pula buat benda yang sama juga, saya jual baju jenama B. Makna dia yang jual tu, dia yang menjual tu memang nak ada unsur-unsur nak tipu lah. Berbeza dengan orang yang dia bukan nak tipu, cuma dia tiru saja, macam siamnya kan. Ada orang bubuh nama ni, dia pun bubuh nama tu. Tapi dia tak tipu. Itu cuma barang tu betul-betul.
betul-betul barang tak elok kan. Tapi kalau ada unsur tipu, maka penjualan itu tak sah lah. Unsur-unsur tipu ni tak kisahlah. Kadang-kadang ada yang banyak, ada yang sikit. Sehingga kan jual temikai bubuh plastik merah pun ada unsur-unsur menipu juga. Temikai tu pucat aja. Dah terbelah-belah tengok pucat. Ambil plastik merah tampai kat atas. Merah kan. Jual udang sepirin 7-8 ekor tapi bubuh pirin di atas tu. Atau udang atas pirin. Itu unsur-unsur nak menipu. Kita tengok ni berapa ringgit? RM2. Uish, setimbun RM2. Balik-balik 10 ekor je. Pasal apa aku tengok tadi setimbun rupanya ini pinggan, ni pirin, bubuh atau udang atas pirin. Itu ada unsur menipu. Bila unsur menipu tu maknanya walaupun dia beli maka dia ada unsur menipu, maka kita beli tadi tak jadi halal kan. Jadi inilah sebab itulah kedua-dua pihak pun kena faham sikitlah. Nak berniaga jugalah, nak cari rezeki lah. Tapi carilah rezeki yang halal, mudah-mudahan barakah itu yang penting. Barakah yang penting. Sebab itu setengah orang tu apa lebih kurang lah. Kok mana pun bagi lebih dia bagi. Jangan kurang. Lebih bagi. Kan? Maknanya kalau kati tu apa timbang tu kok mana pun gram tu tak bagi terkurang, terlebih tak apa. Kan? Barakah insya-Allah. Nah. Saya ulang tanya. Apa ni dulu apa dah? Dulu lah. Dulu. Apa dia sembelih ayam kan? Ayam. Dia sembelih. Lepas tu dia kata cawan tu tiba ada ayam. Dia ambil cawan apa ni pisau tu celup tu. Lepas tu dia kejap-kejap dia sembelih lagi. Saya dengar ada orang kata benda tu ayam bukan najis. Yalah. Haram makan dia. Kan? Jadi minta pandangan kat jenah kan. Kemudian kalau kedua tentang kat sekolah tadi. Tidak sekolah kan. Tadi kami di sekolah sama ada kita agama ni atau orang dulu dia tanam pokok. Dia tanam pokok buah. Di milik sekolah lah. Tiga tak kira lah buat minyak hutan apa semua. Bagi-bagi bukan makan. Macam mana kedudukan tu? Kita tengok dia jadi milik siapa, kan? Kalau milik sekolah maknanya macam pokok buah yang tumbuh kan. Dia jadi milik sekolah, makna semua warga sekolah boleh makan lah. Semua warga sekolah boleh makan. Kan? Jadi tentang ayam tadi memanglah sembelih gitu itu memang haram lah. Tapi yang buah yang tumbuh, kita tanam pokok nyok ke apa kan, serai pun ada kan, tanamlah. Tapi bila dah jadi di tanah sekolah, maka dia jadi milik sekolah, milik orang tu lah, milik orang tu. Jadi makna warga sekolah berhak boleh makan lah. Janganlah cabut balik dijual lah. Kita tanam serai di belakang masjid tu, dekat nak makan ambil makan lah, tapi hak seperdu ambil. Nak jual kan buat kenuri ya. Tak habaq ada no. Lihat tahu buat apa ni? Nak buat kenuri. Lah nak buat kenuri habaqlah kan tuan masjid. Ambil tu dia. Lah ni pokok orang mampu biar. Jadi dia jadi milik. Macam kalau kita serai tu orang sini nak makan ambil. Sekadar nak makan lah kan. Jadi milik masjid. Jadi kalau nak jual, tu tak boleh hadiah kan. Kami pun biasa macam tu, tak usah cakap apalah. Tengok tan sikit-sikit, mula-mula tengok hijau ya. Minggu depan merah elok. Mai-mai tengok hijau balik ya. Ya dah. Nah, tak tahu baik kita pergi sikit dia. Kini jelaslah bagi perkara serupa ini sangat dimusyrikan oleh orang ramai. Dan orang yang tidak berhati sering khilaf dalam masalah umpama ini. Mana kita ingat benda tu halal, tapi jadi haram. Apatah lagi kita jual beli elok angkat dia beli apa kan. Kini jelaslah bagimu bahawa penjualan yang sah menurut hukum syarak betul tidak akan sama sekali menukar sifat barang yang haram itu jadi halal. Kadang-kadang benda yang halal jadi haram, kadang-kadang benda yang haram nak bagi jadi halal tak boleh walaupun benda tu kononnya sah mengikut syarak.
Manakala penjualan yang tidak menurut syarak, yang diakui sah oleh syarak, tetap akan tukar sifat barang halal jadi haram. Ada mana tidak menurut syarak. Kalau benda tu halal sekalipun, ambil begitu saja tanpa tuan, tanpa minta izin. Tapi itu benda tak minta izin ni, payah sikit. Kita kena ingat ikan dalam sungai hak orang ramai, hak raja. Ikan dalam laut hak raja. Ni nak habaq kat Bariah hak pergi mengai. Ikan dalam parit tu siapa buat? Cina buat. Dia buat nak tanam, nak bela ikan ke tak? Tak. Parit tu bukan hak dia punya. Cumanya di tanah dia, cumanya dia kita nak pergi ambil. Kalau dia duk korek parit haba nak buat bela ikan, dia duk pergi makan, hak tu tak boleh lah, kolam. Tapi kalau sungai ataupun laut ataupun parit yang dia bukan tujuannya bela ikan, tak bagi makan apa, tak jaga apa, tak ada dia masalah. Itu boleh halal makan. Cumanya jangan sampai merosakkan apa nama harta benda dia. Termasuk jugalah kalau rumah ke ataupun kebun dia tu ada pagar. Bila dia pagar maknanya tak boleh masuk. Bila pagar tak boleh masuk. Rumah kita pun kalau ada pagar tu bertutup tak boleh masuk. Sama ada pagar tu berkunci ataupun tak berkunci, kalau tutup tak boleh masuk. Kalau pagar tu buka, bolehlah kita masuk sampai ke depan sikit. Sebab apa? Itu pagar menunjukkan sempadan yang aku izinkan, tak kat tu lah. Lebih pada tu, kalau nak masuk kena minta izin. Walaupun pagar tu grill tu tak kunci apa. Jadi maknanya itu pun juga hak orang je. Kalau kita masuk mana menceroboh. Menceroboh. Tak jadi halal. Tak ceroboh, tak, dia pagar tapi pintu boleh masuk itu tak ada apalah. Kalau jangan sampai benda dia tutup, kita pergi buka. Kan? Ataupun kita masuk tanah dia, merosakkan tanaman dia. Kita bukan nak rosak, kita nak ambil tu. Tapi rosak benda-benda dia. Jadi tu pun jaga juga. Rosak ni tak kira lah. Kadang-kadang kita masuk dengan kereta, kita masuk dengan traktor, habis ronyeh apa-apa berlonyang kena kebun dia. Itu nama rosak juga kan. Yang itu pun nama dia haram kita merosakkan tu. Jadi walaupun hak orang tu kita kena jaga. Nak cari benda yang halal, tengok sikit. Manakala penjualan yang tidak menurut syarak, yang diakui syarak oleh syarak, tetap akan tukar sifat, tetap akan menukar sifat barang yang halal itu jadi haram. Umpamanya, jika anda menjalankan penjualan yang tidak sah, benda tu benda tak elok, dengan riba sebagainya, terhadap orang barang-barang yang harta dan harta benda yang halal campur, maka tetap penjualan itu tidak sah, akan jadi barang yang halal itu jadi haram. Jadi itulah, banyaklah benda-benda kalau kita nak detailkan satu-satu, maka terlalu banyaklah. Kadang-kadang benda yang haram tetap haram tu tak apalah, tapi yang halal jadi haram ini yang kita nak berhati-hati. Sebab kita kata kita kan curi, kita kan rampas, tapi cara yang kita buat tu haram. Baik, kita sampai ke bahagian muamalah.